Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, so first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so pada korang yang nak menang giveaway ni, korang kena join giveaway ni sebab dah nak habis dah untuk bulan 2 ni. Kalau korang nak join lagi, korang kena tunggu bulan 3 pula. Untuk bulan 2 ni, hadiah giveaway dia Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC PUBG, Zamzam Petok ataupun Robux Roblox. Top up Shopee Pay RM50. Aku nak pilih 10 orang. So nanti korang boleh beli apa-apa lah dekat Shopee dengan RM50 tu. Lepas tu hoverboard aku nak pilih seorang je. Kerusi gaming lelaki dengan perempuan 2 orang. Kamera Polaroid aku nak pilih lagi 3 orang. Lepas tu pemenang bertuah aku nak belikan korang cincin emas. Seorang je ya, seorang je cincin emas. Tak kira budak ke, tak kira orang dewasa ke, tak kira remaja. Kalau lelaki yang menang bolehlah bagi dekat mak dia ke kakak dia. Kalau perempuan korang bolehlah pakai. Macam tu. Semoga ada rezeki korang. Macam mana nak menang, korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, download, lepas tu buat account. Lepas buat account tu, screenshot, hantar dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Semoga ada rezeki korang. Aku tak pernah paksa pun. Tapi kalau korang nak buat, mana tahu rezeki korang kan. Okay guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat tajuk kita ataupun title, hari ni kita kembali lagi dalam segmen noror. Sebab ramai sangat yang nak noror macam tu kan. So hari ni kita buat noror dalam segmen asal usul hantu. Macam tu, kita dah buat toyol, kita dah buat kuntilanak, kita dah buat pocong. So ramai gila yang komen asal usul penanggal. Aku tak tahu kenapa korang suka sangat asal usul penanggal ni. So tanpa basa-basi, jomlah kita tengok mana datangnya penanggal ni kan. Dan macam mana dia jadi penanggal nak. Dia jadi ceritanya macam tu. Okay guys, so nama penanggal ni sebenarnya memang penanggal ni dah orang kata dah lama lah sebenarnya kan. So dekat Indonesia pun ada, dekat Malaysia pun ada. Aku tak sure dekat Thailand, dekat Singapura, dekat Brunei ada ke tak penanggal ni. Tapi yang kita tahu penanggal ni dia memang kepala dia tercabut ya, kepalanya abon macam tu, dia abang macam tu. So penanggal ni dekat negeri-negeri mana pun ada lah, tak silap aku lah kan. Takkanlah dia ada dekat satu tempat je. Tapi yang paling popular pasal penanggal ni kat negara Malaysia, negara kita ni, okay, yang paling popularnya dekat negeri Sabah. So dekat negeri Sabah, orang panggil penanggal ni balan-balan ya, balan-balan. So dekat negeri Sabah ni, kat daerah Kota Belud. Okay, daerah Kota Belud ni memang orang kata memang famous sebab balan-balan ni. Balan-balan ni penanggal tapi dekat negeri Sabah dia orang panggil balan-balan. So kalau korang nak tahu, okay, penduduk-penduduk kat Sabah, dia orang ramai cerita, okay, sebab dia orang memang banyak cerita pasal balan-balan ni sebab dekat sana memang famous. Okay, balan-balan ni biasanya perempuan. Okey, perempuan yang dia amalkan ilmu hitam. Bila dia amalkan ilmu hitam, macam lebih kurang orang beli saka lah. Macam tu tau, balan-balan ni. So, balan-balan ni biasanya perempuan. Dia bukan saja-saja je tau. Dia nak menuntut ilmu, nak jadi orang kata penanggal ni. Dia bukan saja-saja je. Dia buat benda tu mesti ada sebab. Biasanya untuk jaga tanaman dia, jaga kebun-kebun dia. Dia nak kekal muda. Dia tak nak tua macam tu. Dia tak nak tua tu. Tapi dia tak tahu. Dia jadi penanggal tu, muka dia lagi teruk daripada orang tua. Dan kalau dia jadi penanggal tu kan, tak ada ni comel lah muka hauk semacam dia, tak ada ni, tak ada lawa-lawanya. Cuma kalau dia mengamalkan ilmu hitam dia tu, konon-kononnya dia dapat hidup lama, dia dapat jadi cantik lah macam tu. Macam aku cakap tadi, balan-balan ataupun penanggal ni, okey, biasanya kepala dengan badan dia boleh tercabut. Faham tak? Dia macam boleh terbang macam tu je biasanya. Macam tu. Aku takut nak cakap perkataan macam tu sebab kita pun tak ada kat tepi aku. So dia boleh cabut kepala dia dan dia boleh terbang macam tu je. Bila dia cari mangsa dia tu, kita nampaklah usus-usus dia kan dekat-dekat belah bawah tu kan, waktu dia terbang kan macam ni. Gitu kan. Darah, okey, darah. Aku tak nak sebut perkataan darah tu, okey. Kan bila dia terbang kan, usus-usus bawah dia tu kan macam ni kan. Kan ada darah kan, macam tu kan. So darah dia tu kalau kena dekat badan orang manusia biasa, boleh jadi kudis.
darah dia tu ada bisa. Jadinya kalau darah tu kena dekat kulit orang, dia boleh jadi bisa. Sebab tu orang takut bila nampak macam penanggal lalu-lalu balan-balan tu lalu, orang takut terkena darah dia. Orang yang tuntut ilmu hitam untuk jadi balan-balan atau penanggal ni, dia biasanya akan simpan tempayan. Tempayan tu apa? Kalau kau tak tahu tempayan, kau pergi sekolah balik. Tempayan tu dia macam yang benda besar tu tau. Macam tu mula-mula aku lupa tempayan tu apa. Yang aku ingat tempoyak. So tempayan tu dia macam benda besar macam tu bulat. Dia simpan cuka dalam tu. Cuka tu apa? Kalau kau tak tahu cuka tu apa, tanya mak kau. Cuka yang dalam tempayan tu tadi, orang yang jadi balan-balan atau penanggal ni, okey, kenapa dia simpan cuka tu? Kenapa dia simpan cuka dalam tempayan besar tu? Sebab bila dia dah cari mangsa tu kan, faham tak? Bila dia dah makan orang, bila dia dah isap darah orang banyak-banyak tu kan, dia kan nak cantum balik dekat dalam badan dia. Faham tak? So dia nak kecutkan usus-usus dia yang kat belah-belah bawah tu, dia masuk dalam tempayan dekat dalam cuka tu supaya usus dia macam kecut. Macam tu, bila kecut, bolehlah dia cantum balik dekat dalam badan dia macam tu. Kalau tak, nanti macam nak cantum sebab usus dia kan besar-besar macam tu kan. Aku harap korang faham lah. Kalau korang tak faham, cuba untuk faham. Ulang balik 2-3 kali, cuba untuk faham dia. Orang-orang dekat Sabah, okey, ada juga cerita kalau dia orang jumpa je orang kata badan balan-balan ni, kan dia tengah cari mangsa dia. Okey, kepala ni hilang, ada badan je kan. So kalau dia jumpa je badan tu, dia akan terbalik ke badan tu. Kenapa dia terbalik ke badan tu? Sebab nanti kalau balan-balan tu balik, macam tu kan, dia tengok ke badan dia dah terbalik, dia tak ada cara lain. Dia kena juga pergi dekat badan dia, kena cantum balik. Macam tu, kan badan dia terbalik kan. Okey, ni kaki dia, ni kaki dia terbalik macam ni kan. So dia kena cantum balik, macam tu. Walaupun dalam keadaan terbalik. Jadinya, bila dah jadi macam tu, orang-orang kampung tahulah yang perempuan tu penanggal. Macam tu. Barulah orang tu boleh tangkap penanggal tu. Lepas tu, bakar dia. Kalau tu orang tak tahu tau. Orang tak tahu siapa balan-balan. Orang tak tahu siapa penanggal. Sebab biasanya dia ni hidup macam manusia biasa. Faham tak? Dia macam pergi pasar, dia pergi jumpa jiran-jiran, dia pergi cakap dengan orang sana, cakap dengan orang sini. Tapi orang tak tahu sebenarnya dia tu balan-balan. Jadi orang kampung biasanya kalau jumpa je badan yang tak ada kepala, macam tu, dia orang akan terbalik ke badan tu. Sebab dia tahu nanti balan-balan tu akan datang nak cari badan dia balik. Lepas tu tengok badan dia terbalik. Bila badan dia terbalik, dapatlah tahu yang dia tu balan-balan. Balan-balan ataupun penanggal ni memang suka dawah. Aku tak nak sebut dia memang suka darah. Macam tu, aku sebut darah Dia memang suka darah orang yang baru bersalin. Macam tu. Orang yang baru-baru bersalin ni, dia memang suka. Dia kata darah tu lebih kurang macam manis macam tu. Biasanya kalau ibu-ibu yang baru lepas bersalin ni, okey, kalau kena makan dengan penanggal ataupun balan-balan ni, okey, dia memang meninggal terus. Okey, sebab pendarahan yang sangat teruk. Biasanya orang-orang kampung, okey, orang-orang dekat Sabah cakap, cara-cara tak nak bagi balan-balan ni masuk dekat rumah dia ataupun lalu-lalu dekat rumah dia ni, isi mengkuang berduri. Okey, kenapa isi mengkuang berduri? Sebab kalau isi benda yang berduri tu kan, nanti kalau balan-balan tu baru nak masuk rumah, nanti dia punya usus tu, dia punya macam benda-benda kat bawah tu, macam usus perut dia tu kan, akan terkena dekat duri tu. So balan-balan ataupun penanggal ni memang takut dengan benda-benda yang berduri tu. Sebab nanti takut terkena dekat dia punya usus-usus tu kan. Ni ke kepala dia. Lepas tu bawah tu kan macam ada usus-usus tu kan. Macam tu. Usus-usus. Usus-usus pun boleh lah. Nanti terkena kat duri tu, dia sakit. Bila sakit tu yang dia tak nak. Macam tu. Faham? Lepas tu orang-orang kampung Sabah cakap, biasanya kalau balan-balan ni daripada jauh dia orang nampak macam cahaya. Okey, macam cahaya-cahaya putih macam tu kan. Terbang macam tu kan. So kadang-kadang lah benda tu balan-balan. Jangan pula kalau kau tengok kapal terbang, tengah terbang dekat langit putih-putih, kau cakap tu balan-balan. Bukan. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang tu balan-balan. Kalau tak, bukan balan-balan. Macam aku cakap tadi, balan-balan ataupun penanggal ni, okey, biasanya perempuan yang tuntut ilmu balan-balan ni, okey, untuk dia nak jadi cantik je, dia nak jadi muda je, macam tu, nak jaga kebun dia. Nak jaga kebun kenapa? Sebab dulu balan-balan atau penanggal ni famous. Atuk-atuk nenek kita kan bertani. Atuk-atuk dengan nenek kita kan tanam pokok, tanam tanam macam buah-buah apa benda macam tu. Tak nak bagi orang rosakkan, tak nak bagi haiwan rosakkan. Tu yang kadang-kadang kita dengar orang-orang tua ataupun atuk nenek kita ada bela-bela saka. Macam itulah lebih kurang orang-orang dulu memang ramai
memang ramai ya yang bela saka. Macam tu termasuklah keturunan aku pun ada. Tapi aku tak tahu, bukan balan-balan yang keturunan aku bukan balan-balan. Saka lain tak silap aku macam tu. Balan-balan ni penanggal. Tapi ni aku baru tahu. Kan aku cakap tadi biasanya perempuan cakap jadi penanggal. Lelaki pun ada juga yang menuntut ilmu penanggal ni. Lelaki pun ada bukan perempuan je. Kalau korang nak tahu, balan-balan ataupun penanggal ni dia memang penyakit keturunan. Dia macam saka juga. So kalau contohlah moyang dia yang perempuan tu ada ilmu balan-balan, dia akan turun pula dekat yang perempuan lagi satu. Turun pula dekat nenek, turun pula dekat mak, turun pula dekat anak perempuan. Lebih kurang macam tu. Dia penyakit keturunan dan mesti ada cara. Okey, mesti ada cara untuk putuskan dia punya rantaian ataupun putuskan dia punya penyakit ni. Nak dijadikan ceritanya. Biasanya balan-balan ni orang kata yang penyakit keturunan balan-balan, penanggal ni apa benda semua memang sangat famous dekat kawasan pedalaman Sabah. Penanggal ataupun balan-balan ni kalau korang nak tahu dia ada dua jenis. Ada yang cari mangsa dia, tak tanggalkan dia punya ala ni. Okey, dia tak tanggalkan. Okey, dia jalan sekali dengan badan dia macam manusia biasa. Ada. Yang kedua, balan-balan ataupun penanggal yang kepala dia je terbang, badan dia dekat tempat lain. Macam tu ada Sebenarnya penanggal ataupun balan-balan ni dia akan cari dia punya mangsa tu start daripada pukul 8 malam sampai matahari terbit, sampai nak dekat subuh tu baru dia balik. Lebih kurang macam tu. Ada orang cakap penanggal ataupun balan-balan ni dia bukan syaitan, dia bukan jin. Dia bukan syaitan, dia bukan jin. Diorang selalu panggil balan-balan atau penanggal ni hantu sebab dia memang seram, dia memang buruk. Ya, dia memang buruk dan seram. Dan diorang ni berasal daripada manusia macam kita. Orang Sabah cakap manusia jadi-jadian. Macam tu. Yang mengamalkan ilmu hitam lah. Macam tu. Contoh. Aku nak jadi penanggal kan. Aku akan tuntut ilmu hitam nak jadi penanggal lah macam tu. Jadi aku tak mati lagi ni. Tapi aku boleh jadi penanggal. Sebab apa? Sebab aku tuntut ilmu hitam. Sebab tu diorang cakap penanggal ataupun balan-balan ni bukan jin, bukan syaitan. Macam tu, kau faham tak? Dia macam manusia yang mengamalkan ilmu hitam, macam manusia yang bela saka, lebih kurang macam tu. So aku pun confused kadang-kadang. Dia ni hantu ke syaitan, jin apa benda pun aku tak faham. Tapi diorang cakap manusia jadi-jadian. Faham tak? Lebih kurang macam aku cakap tadi, macam yang bela saka, yang macam ada ilmu kebal, macam tu. So dia bukan jin, dia bukan syaitan. Faham tak? So dia manusia sebenarnya. Korang faham lah macam tu. Aku punya penerangan ni kadang-kadang dah macam tante Lala ya, datang Okay guys, so itulah dia sedikit sebanyak orang kata asal usul penanggal ataupun balan-balan. Orang dekat Sabah cakap balan-balan, macam tu. Dekat belah-belah kita cakap penanggal. Faham? Dia sama je. So nak dijadikan ceritanya macam tu. Semoga korang terhibur. Ini saja yang aku dapat sajakan untuk korang. Dan jangan lupa untuk join giveaway ni guys. Manalah tahu ada rezeki korang. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horor ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.